Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama diberi Irfan Ashraf bin Nur Azmi, nombor metrik 054674. Akan membentangkan tentang tajuk teori sabab wal musabab di dalam subjek Al-Mantiq Al-Hadith USI 31103. Okay, kemudian kita akan masuk berkenaan dengan sejarah serta penggunaan teori sabab wal musabab dalam ilmu mantik. Okey, metod atau kaedah al-qiyas merupakan perbahasan terpenting dalam perbincangan topik al-istidlal, iaitu pendalilan bagi pengkajian ilmu mantik. Jadi perbahasan tentang al-qiyas ini dia berkait mengenai isu bab sabab wal musabab ataupun disebut sebagai ilal ma'lul. Okay, jadi kita akan terus di dalam bab al-qiyas ini. Okay, jadi kalau menurut sejarah al-qiyas ini didatangkan daripada zaman zaman mantik klasik lagi, iaitu pada zaman Aristotle, sehinggalah berkembang pada hari ini, iaitu mereka berpaksikan kepada perbahasan al-istiqra', iaitu pemerhatian yang berdasarkan kepada kaedah al-mulahazah dan juga al-tajribah, iaitu pengamatan dan uji kaji. Teori al-qiyas ini satu ketika dahulu pernah diperkenalkan oleh Aristotle dan telah berjaya mempengaruhi pemikiran umat Islam pada zaman kegemilangan Islam dan juga pada pertengahan abad dunia barat pada ketika itu, iaitu pada zaman Renaissance. Jadi menurut ulama usul fiqh, berkaitan dengan al-qiyas ini bermaksud menetapkan satu hukum yang tiada nas dari Al-Quran dan hadis yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan persamaan illah. Okay, kemudian kita masuk berkenaan dengan konsep sabab wal musabab. Di dalam qiyas al-usuli ini, perbincangan ini kita fokus kepada illah yang sama, iaitu perbincangan ini ialah menyatukan suatu perkara dengan suatu perkara yang lain kerana keduanya mempunyai kongsi illah yang sama. Maka kaedah al-qiyas al-usul adalah untuk mengeluarkan illah terhadap suatu perkara yang diketahui hukumnya, kemudian cuba menentukan illah tersebut yang mungkin terdapat persamaan illah lain yang tidak dapat diketahui hukumnya. Contoh paling senang nak dikatakan di sini adalah kita tahu tentang satu hukum berkenaan dengan satu illah berkenaan dengan satu hukum. Contoh seperti arak. Arak di dalam Quran, Allah telah mengharamkan arak dalam Quran. Jadi apakah illah terhadap pengharaman itu? Illahnya adalah memabukkan serta menghilangkan kewarasan akal. Jadi kita nak meletakkan satu perkara yang kita tidak tahu hukumnya, contoh macam dadah, menghisap gam, mengambil ganja dan sebagainya. Jadi kita menggunakan illah, iaitu illah memabukkan atau merosakkan kewarasan akal. Jadi di situ kita lihat dan kita dapat disimpulkan bahawa perkara yang mendatangkan kemudaratan kepada akal fikiran dan menyebabkan mabuk itu adalah haram berdasarkan illah pengharaman, berdasarkan illah pada arak, iaitu yang memabukkan itu. Jadi seterusnya kita masuk berkenaan dengan al-usul, qiyas al-usuli di dalam bab al-akidah. Kerana apa? Kerana di dalam bab akidah, di dalam rukun qiyas ini terdapat 4. Yang pertama al-aslu, al-furuq, al-hukmi dan al-ilah. Jadi di dalam keempat-empat ni bersesuaian untuk sebagai ambil pendapat daripada untuk menyelesaikan masalah dalam hukum fiqah. Tapi di dalam bab akidah hanya kita mengambil satu, iaitu al-ilah. Okay, kemudian contoh yang kita boleh fahami di sini, iaitu Ahlussunnah wal Jamaah menegaskan bahawa penggunaan al-qiyas al-usuli yang sempurna mesti berdasarkan kepada qanun al-ilahiyah, al-ilihiyah wa al-sababiyah, iaitu undang-undang illah maklul atau sebab musabab, dan qanun al-tanaqus wa al-nizam, iaitu undang-undang penyesuaian dan ketersusunan yang dinamakan sebagai al-qiyas al-aula. Jadi nak cerita di sini adalah berkenaan dengan syarat bagi binaan akidah dan keyakinan di dalam al-qiyas al-aula ini. Yang pertama adalah ilah itu memberi kesan kepada maklul. Yang kedua, ilah itu hendaklah
mutaridat, iaitu berlaku berterusan secara jelas dan konsisten. Apabila ilah itu tidak mencapai kepada peringkat yang disyaratkan, umpamanya tidak jelas keberkesanannya, tetapi ianya bersesuaian di antara ilah dengan maklulnya, maka ia hanyalah suatu kias bersifat zonni dan tidak diterima dalam perkara akidah ketuhanan. Kerana dalam bab akidah ketuhanan ini dia mestilah qat'i, iaitu tetap, tidak boleh ada istilah zon. Okey, contoh di dalam untuk menjelaskan berkenaan dengan mendapatkan ilah maklul ini adalah, contohnya di sini kita membayangkan daripada satu tempat kita melihat adanya air, kawasan tersebut adanya air, maka kita faham dengan adanya air di situ, maka kat situ ada orang dalam kawasan tersebut bila kita lihat adanya air daripada jauh. Jadi kefahaman itu sebenarnya kita berasa bersifat zonni kerana kita hanya bersangka. Tapi kenapa kita bersangka tempat itu mempunyai air? Atas dasar kita melihat adanya kehidupan di situ, adanya manusia di situ. Jadi kat sini kita yakin bahawa kehidupan, ilah air kepada kehidupan adalah satu hakikat yang tepat, berdasarkan bukti yang bahawa adanya air di kawasan tempat tinggal manusia itu. Jadi kat situ masih lagi zon, tetapi bertepatan kerana kita tahu memang walaupun kita dalam sangkaan kita, tetapi benda tu secara hakikatnya memang manusia memerlukan air untuk meneruskan kehidupan. Jadi manakala contoh yang lebih hampir seperti dilalah setiap kejadian yang ada kebersusunan ataupun pengurusan dan pentadbiran yang sistematik, iaitu maklul, maka ilahnya ialah wujud pencipta dan pentadbirnya, iaitu Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini menunjukkan ilah tersebut adalah satu hakikat yang lebih pasti, iaitu maklul itu tidak terpisah dengan ilahnya. Jadi kat sini kita nak cakap orang kata ilah wujudnya sesuatu orang kata perkara itu kerana ada penciptanya, iaitu Allah. Jadi kemudian kita masuk dalam persoalan akidah mengenai Al-Qiyas Al-Usuli yang digunakan dalam pelbagai persoalan, antaranya berkaitan perbahasan ketuhanan seperti kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala yang dibuktikan dengan menganalisis punca kejadian alam semesta. Dia bermaksud hakikat kejadian alam semesta yang seperti mana kita katakan tadi, iaitu maklul memerlukan sesuatu sebab atau ilah untuk menciptakan segala kejadian di alam semesta ini. Setelah dikaji secara menyeluruh dan berterusan menerusi al-istiqra', iaitu induksi, natijahnya ialah semua ilah akhirnya akan berkumpul kepada suatu sebab wajibul wujud, iaitu Allah yang mutlak sebagai pencipta. Jadi kesimpulannya di sini menunjukkan bahawa semua kejadian alam semesta adalah maklul, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala dinisbahkan sebagai ilah bagi setiap maklul tersebut. Penjelasan lebih terperinci mengenai kedudukan Al-Qiyas Al-Usuli melalui konsep sabab wal musabab atau ilah maklul dalam akidah perlulah dirujuk kepada Al-Qanun Al-Iliyah wa Al-Sababiyah. Jadi perkataan sabab wal musabab ini sama dengan ilah maklul. Jadi kita teruskan dalam kita ambil satu artikel berkenaan dengan perbuatan hamba dan takdir Allah, iaitu af'alul ibad, yang dikeluarkan oleh mufti wilayah sendiri. Antara persoalan yang telah dikeluarkan ialah setiap yang berlaku adalah kehendak takdir pada Allah. Jika A telah membunuh si B, seberapa banyak kehendak A membunuh B tersebut dan seberapa banyak takdir yang berlaku atas kehendak Allah. Okay, kita lihat orang kata jawapan yang telah diberikan oleh mufti wilayah mengatakan bahawa para mufti mengatakan setiap perkara yang berlaku di alam ini tidak akan terlepas dari qada dan qadar Allah. Menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengenai perbuatan hamba atau disebut sebagai af'alul ibad, segala perbuatan hamba atau manusia itu dilakukan atas usaha manusia tersebut menerusi kudratnya seperti yang ditakdirkan oleh Allah. Ini bertepatan dalam syarah sahih Al-Muslim. Ramai yang menyangka bahawa makna qada dan qadar adalah pasangan Allah terhadap hambanya ke atas apa yang ditentukan dan ditakdirkan olehnya. Jadi kat sini kita nak mengatakan bahawa apa pun yang berlaku masih lagi atas kehendak manusia itu sendiri. Manusia itu, atas usaha manusia itu untuk menjadikan sebab, untuk menjadi berlakunya musabab itu. Memang betul takdir Allah telah menetapkan bahawa B ni akan mati dan A yang akan membunuh si mati ini. Tetapi jika kita fikir secara logik, kesan daripada tersebut tidak akan berlaku apabila tidak adanya punca. Jadi di sini kita lihat bahawa pembunuhan itu berlaku atas
atas orang kata usaha manusia itu untuk membunuh B tersebut. Jadi kat situ kita lihat akibat daripada pembunuhan itu mestilah melalui punca ataupun terjadinya pembunuhan itu atas usaha manusia itu sendiri. Jadi kita lihat di sini seterusnya berkenaan dengan pandangan di dalam sebuah kitab iaitu Al-Anwar Al-Bahiyah, iaitu perbezaan antara Ahli Sunnah wal Jamaah, Jabariyah dan Qadariyah dalam perbahasan perbuatan hamba. Daripada pandangan sudut akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, mereka mengatakan bahawa Allah menjadikan kudrat seorang hamba dan sebagai sebab, dan Allah juga menjadikan musabab iaitu kesan atas perbuatan itu berlaku. Tetapi di pertengahan itu wujudnya disertai oleh usaha hamba, seperti mana kita katakan seperti tadi, usaha hamba itu yang melaksanakan atau menjayakan musabab itu berlaku. Memang benar Allah yang menghasilkan atau yang menjadikan musabab itu atau kesan itu berlaku, tetapi disertai dengan usaha manusia. Jadi kalau kita fikir secara logik, tidak mungkin kesan tersebut akan terjadi sekiranya tidak ada punca. Manakala berbeza pula pandangan dengan Jabariyah dan Qadariyah. Jabariyah mengatakan bahawa Allah yang menjadikan sebab, iaitu kudrat hamba itu sendiri, dan Allah juga yang menjadikan musabab ataupun punca ataupun kesan perbuatan itu berlaku, tetapi tidak disertakan dengan usaha hamba. Maksudnya golongan Jabariyah ini mengatakan bahawa 100% itu semua datang daripada Allah. Maksudnya kalau kita yang membunuh manusia tersebut pun kita mengatakan bahawa ini adalah datang daripada Allah sendiri. Jadi ini bersalahan dengan pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan juga Qadariyah mengatakan bahawa Allah SWT yang menjadikan sebab dan kudrat hamba tersebut. Allah yang menjadikan perbuatan hamba tersebut untuk membunuh mangsa yang itu orang yang B itu, dan Allah tidak menjadikan pula musabab. Allah tidak menjadikan kesan ataupun akibat daripada perbuatan itu berlaku. Maksudnya 100% segala usaha dan perbuatan serta apa yang akan jadi pada masa akan datangnya adalah hasil daripada usaha manusia itu sendiri. Jadi ini adalah satu benda yang sangat bersalahan dengan pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi sekian daripada